bilangan kes aktif yang tinggi di hospital. Pelan ini merupakan satu panduan yang dirangka secara berhati-hati berdasarkan data dan sains untuk membolehkan kita semua kembali kepada kehidupan harian biasa ataupun back to normalcy. Di samping itu, peningkatan bekalan vaksin sebanyak 16 juta dos pada hujung bulan Julai ini serta peningkatan kadar pemberian vaksin harian membuatkan kita lebih yakin untuk menjayakan pelan pemulihan negara. Keadaan ini amat berbeza sekali dengan situasi lebih setahun yang lalu apabila kita melaksanakan PKP buat kali pertama di mana kita masih belum mempunyai vaksin. Satu-satunya jalan keluar pada masa itu ialah lockdown dan tindakan kesihatan awam untuk memutuskan rantaian jangkitan. It was a very painful situation because continuous lockdowns has badly affected our livelihoods, and yet we did not know exactly when and how we are able to get out of the woods. Namun hari ini dengan penerimaan bekalan vaksin yang lebih banyak dan pelaksanaan proses vaksinasi yang semakin rancak, kita telah dapat melihat sinar yang lebih terang di hujung terowong. Pada permulaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, kadar vaksinasi adalah sekitar 5,000 hingga 8,000 dos sehari dan telah meningkat ke 50,000 hingga 80,000 sekitar bulan Mei. Malah semalam, kadar vaksinasi telah mencecah 197,963 dos, hampir 200,000, dan saya yakin usaha ini akan terus dipertingkatkan hingga lebih 300,000 dos sehari dalam bulan-bulan yang mendatang. Kita bukan saja sudah berjaya memberikan vaksinasi kepada hampir kesemua frontliners, malahan lebih 50% daripada golongan yang berusia 60 tahun ke atas telah menerima dos pertama. Dan kita akan terus mengutamakan golongan rentan COVID-19 yang lain seperti mereka yang mempunyai comorbidity dan seterusnya mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Terkini kerajaan sedang mengkaji pemberian vaksin pada anak-anak kita yang berusia 12 hingga 17 tahun. Sememangnya perkembangan positif kadar vaksinasi harian ini memberikan keyakinan kepada kerajaan bahawa pelan pemulihan negara dapat kita jayakan bersama. Ini kerana lebih ramai yang dilindungi dengan vaksinasi, semakin longgar kawalan pergerakan yang boleh kita laksanakan, lebih banyak sektor ekonomi dan sosial yang boleh dibuka dan kita boleh mula beralih secara teratur dan selamat kepada norma kehidupan pra-pandemik, insya-Allah. Dengan kadar vaksinasi yang semakin meningkat dan tindakan kesihatan awam yang masih diteruskan, saya percaya jumlah kes harian COVID-19 akan terus mencatatkan penurunan. Dalaman negara-negara lain yang telah meningkatkan kadar vaksinasi di negara masing-masing juga telah menunjukkan penurunan kes-kes harian baru yang ketara. Jadi pastinya akan memudahkan kita untuk melaksanakan pelan pemulihan negara yang komprehensif. Strategi pelan pemulihan negara ini merangkumi 4 fasa. Saya ulangi, 4 fasa. Dan akan melibatkan pelan peralihan fasa PKP secara berperingkat. Dan setiap fasa pelan pemulihan ini berpaksikan kepada data yang bersandarkan 3 indikator ambang
iaitu 3 indikator ambang utama ataupun threshold untuk beralih daripada satu fasa ke fasa seterusnya. Indikator yang pertama ialah keadaan penurunan COVID-19 dalam komuniti berdasarkan bilangan kes jangkitan harian. Itu yang pertama. Indikator yang kedua ialah keupayaan sistem kesihatan awam kita berdasarkan kadar penggunaan katil di wad ICU. Dan indikator ketiganya ialah tahap populasi yang dilindungi berdasarkan peratusan yang telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Pendekatan secara berperingkat ini bermula dengan fasa pertama. Apa dia fasa pertama? Iaitu pelaksanaan PKP menyeluruh yang sedang dilaksanakan sekarang dalam keadaan bilangan kes COVID-19 adalah tinggi. Sistem kesihatan awam di tahap yang kritikal sekarang ni dan kadar pencapaian vaksinasi yang masih rendah. Kerajaan akan menimbang peralihan daripada fasa pertama kepada fasa kedua PKP bila masanya, iaitu setelah 1 purata kes harian COVID-19 menurun di bawah 4,000 kes. Semalam kalau kita ingat ialah 4,900 lebih, sudah turun ke bawah 5,000 dan sekarang ni kita jangka fasa yang berikut nanti ialah ke paras 4,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal, termasuk kadar penggunaan katil di ICU pulih ke paras yang sederhana. Sekarang ini kita berada dalam tahap yang masih kritikal. Kita tidak mempunyai tempat untuk melepaskan kes-kes yang serius kerana kekurangan katil dan sebagainya. Ini sedang pun kita uruskan. Kemudian yang ketiganya ialah 10% populasi telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Fasa kedua merupakan kesinambungan daripada fasa pertama dengan aktiviti sosial dan kawalan pergerakan terus dikawal lagi dengan ketat. Semasa fasa kedua nanti, aktiviti ekonomi akan dibuka secara berperingkat dengan membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis. Sekarang ini maksimumnya 60%. Pendekatan senarai positif diteruskan, iaitu hanya sektor yang tersenarai dibenarkan beroperasi, manakala yang tidak tersenarai masih kekal ditutup. Senarai positif daripada fasa 1 akan juga diperluaskan semasa fasa 2 dengan menambahkan beberapa sektor-sektor lagi. Dan aktiviti sosial dan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Penambahan sektor senarai positif semasa fasa 2 ini termasuk aktiviti pembuatan seperti simen untuk memastikan kelangsungan pembinaan yang dibenarkan serta aktiviti peruncitan seperti barangan elektronik dan komputer bagi menyokong mereka yang bekerja dari rumah. Dan semasa fasa 2, dengan pendekatan senarai positif, masih terdapat aktiviti pembuatan, pembinaan, peruncitan dan perkhidmatan yang tidak disenaraikan dan kekal tidak beroperasi seperti pembuatan tekstil dan kedai perabot. Fasa ketiga pula melibatkan peralihan daripada pendekatan senarai positif kepada senarai negatif, iaitu di mana semua aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang berisiko tinggi untuk jangkitan COVID-19 yang masih kekal ditutup. Kita boleh beralih kepada fasa ketiga sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang atau threshold yang berikut, iaitu
Purata kes harian COVID-19 menurun ke paras 2,000 kes. Keduanya, sistem kesihatan awam berada di tahap selesa dengan penurunan kadar penggunaan katil di ICU ke paras yang mencukupi. Dan 40% populasi negara kita telah menerima dua dos suntikan vaksin. Nilai ambang ini dijangka dapat dicapai paling awal pada akhir bulan Ogos 2021. Semasa fasa ketiga ini, semua sektor ekonomi akan dibenarkan beroperasi kecuali aktiviti yang tersenarai dalam senarai negatif, iaitu aktiviti yang berisiko tinggi yang menyebabkan jangkitan COVID-19 ataupun melibatkan keramaian. Sektor ekonomi akan kekal dibenarkan beroperasi pada kapasiti 80% seperti fasa kedua. Aktiviti sosial termasuk pendidikan dan sukan tertentu boleh mula dibuka secara berperingkat-peringkat. Untuk fasa 3, semua aktiviti pembuatan akan dibenarkan beroperasi tertakluk kepada SOP dan hard capacity. Senarai negatif fasa 3 yang tidak dibenarkan beroperasi merujuk kepada aktiviti berisiko tinggi kerana melibatkan keramaian seperti penganjuran konvensyen dan di mana penjarakan sosial tidak dapat diamalkan seperti pub, spa dan salon kecantikan. Kelonggaran kepada hard capacity akan dipertimbangkan untuk membolehkan syarikat beroperasi sepenuhnya setelah pekerjanya telah divaksinasi. Saya ingin memberikan komitmen bahawa sidang parlimen, ini penting, sidang parlimen boleh diadakan dalam fasa ini, iaitu sekitar bulan September atau Oktober dengan mengikut SOP yang ketat. Dan ini adalah pendirian saya dari awal bahawa sistem demokrasi berparlimen boleh berfungsi semula pada masa yang sesuai, iaitu setelah kes-kes COVID-19 terkawal dan kita hampir mencapai immuniti berkelompok. Saya akan terus mendukung prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Jangan ada pihak-pihak yang sengaja menimbulkan keresahan dan kecelaruan dalam kalangan rakyat sehingga mengganggu tugas utama kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Daripada fasa ketiga, kita akan dapat beralih kepada fasa keempat sekiranya kita berjaya mencapai nilai ambang berikut, iaitu purata kes harian COVID-19 menurun ke suatu paras bawah 500 kes. Sistem kesihatan awam kita berada di paras yang selamat, termasuklah kadar penggunaan katil di ICU di paras yang mencukupi. Dan 60% populasi negara ini telah menerima 2 dos suntikan vaksin. Berdasarkan unjukan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, peralihan ini dijangka dapat dilaksanakan seawal akhir bulan Oktober 2021. Fasa keempat adalah fasa terakhir Pelan Pemulihan Negara, di mana kita seboleh mungkin dapat kembali semula pada norma kehidupan seharian. Semua sektor ekonomi akan dibuka, lebih banyak aktiviti sosial akan dibenarkan, perjalanan rentas negeri dibolehkan, pelancongan domestik juga akan dibuka tertakluk kepada SOP yang ketat. Fasa ini dapat dilaksanakan apabila bilangan kes COVID-19 adalah rendah. Sistem kesihatan awam adalah di tahap yang selamat
dan program vaksinasi telah mencapai tahap imuniti berkelompok ataupun herd immunity selewat-lewatnya pada akhir tahun ini. Pelan ini juga merupakan pelan yang dinamik di mana sekiranya kita berjaya dalam 3 indikator utama pada mana-mana fasa, kerajaan boleh terus mengambil keputusan untuk bergerak ke fasa seterusnya. Semua SOP bagi fasa-fasa yang saya sebutkan tadi akan diperincikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dan diumumkan dalam masa yang terdekat. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya sering menerima permintaan supaya acara-acara sukan seperti perlawanan bola sepak dengan kehadiran penonton di stadium dibenarkan, majlis-majlis sosial diadakan, dan yang paling banyak saya terima ialah rayuan untuk balik ke kampung untuk menziarahi ibu bapa, sanak saudara dan ahli keluarga tersayang. Sabar dulu. Pada masa ini, perkara-perkara ini masih tak dapat kita lakukan. Kita mesti utamakan usaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dahulu. InsyaAllah apabila kita telah mencapai imuniti kelompok pada fasa keempat, perkara-perkara ini dapat kita lakukan secara berperingkat-peringkat dengan pematuhan kepada SOP yang ketat. Kejayaan kita mencapai imuniti kelompok pula bergantung kepada berapa ramai rakyat negara ini dapat menerima suntikan vaksin. Alhamdulillah, setakat ini lebih 45 juta dos suntikan telah berjaya diberikan kepada rakyat Malaysia, di mana 32 juta telah menerima dos pertama dan 1.4 juta telah lengkap menerima 2 dos vaksin. InsyaAllah, selepas ini lebih ramai rakyat akan mendapat temujanji suntikan vaksin dan berpeluanglah menerima dos pertama setelah lebih banyak bekalan vaksin diterima mulai bulan ini, insyaAllah. Pada mereka yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin, segeralah berbuat demikian di aplikasi MySejahtera. Sehingga kini jumlah mereka yang telah berdaftar adalah seramai 13.8 juta orang. Dan sasaran ini adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 26 juta populasi di Malaysia diberikan vaksin menjelang akhir tahun ini bagi mencapai imuniti kelompok. Sementara itu, kita mestilah terus bersabar dan berdisiplin. Amalkan disiplinkan diri yang tinggi walaupun sudah divaksinasi. Pakai pelitup muka di tempat awam, elakkan berada di tempat yang sesak, basuh tangan sentiasa dan pastikan anda sentiasa berada di ruang yang mempunyai pengudaraan yang baik. Lebih tinggi disiplin kita menjaga SOP, maka lebih cepat kes-kes harian COVID-19 turun, lebih ramai daripada kita mendapat suntikan vaksin, insya-Allah lebih cepatlah kita mencapai imuniti kelompok, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dapat keluar daripada krisis yang sedang kita hadapi ini bersama-sama. The more we exercise self-discipline by complying to the SOPs and get ourselves vaccinated, the sooner we can get out of this crisis. Saya faham bahawa ramai daripada anda yang merasa gusar, takut dan terkesan teruk akibat pandemik ini, baik dari segi fizikal maupun emosi. Ada di antara anda yang kehilangan orang tersayang, berkurang punca pendapatan dan diselubungi keresahan yang berpanjangan. Namun kita jangan sekali-kali mengalah. Kita perlu terus berjuang, bersatu hati dan tenaga dalam menjayakan pelan pemulihan negara ini bersama-sama sebagai sebuah bangsa Malaysia yang cekal dan berhati kental. Saya berjanji kerajaan akan terus membantu sedaya yang mampu
tanpa pernah putus berusaha dan berikhtiar supaya dapat bersama-sama kita keluar dari kemelut pandemik ini secepat mungkin. We owe it to Malaysia to fight the threats that this pandemic poses to our collective future together. We must remain steadfast and resolute in our commitment to fight and win this war on COVID-19. We must never waver, and defeat is just simply not an option. It is my sincere hope that this national recovery plan will guide us cautiously but progressively towards reclaiming our much treasured freedoms while doing all we can to protect the lives and livelihoods of Malaysians. I am cautiously optimistic that with proper planning, execution and support from all Malaysians, we can emerge victorious and stronger from this crisis. Ultimately, the greatest lesson that COVID-19 can teach humanity is that we are all in this together. We are a strong nation and people who have proven our mettle in overcoming all past crises that have befallen us. We have a collective responsibility to each other and to our families and friends. Akhirnya kepada Allah jualah kita memohon pertolongan dan dialah sebaik-baik pelindung. Stay safe, lindung diri, lindung semua, teguh kita menang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anda dah. Ya, maknanya tidak ada benda yang sedemikian. Jadi Nabi pernah cadangkan kaedah pertanian dan sebagainya, hasil tak jadi. Maka sini bila dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah munculnya sabda Nabi ini sebagai tas itu, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Ya, kamu lebih tahu dengan urusan dunia. Jadi daripada hadis ini maknanya soal pertanian, urusan dunia, pandai-pandai kamulah ya. Soal pengangkutan, pandai-pandai kamulah ya. Urusan dunia, soal perubatan pun pandai-pandai kamulah. Ini urusan dunia. Ya, jadi ya, Alhamdulillah. Dan kita juga sedang menantikan talian doktor yang mungkin juga ada gangguan ketika ini. Tapi tak apa, kita berehat seketika. Kita akan cuba terus membuat talian kepada doktor di sana, insyaAllah. InsyaAllah. Dan para pendengar, untuk waktu ini kita berehat seketika. Kembali selepas ini, terus setia bersama kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا
yaghfirul dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada? Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada? Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada? Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Barisan hadapan semakin tenat, masyarakat kian sesak, pandemik semakin membimbangkan. Ayuh, bersama kita membantu frontliners, keluarga asnaf dan peniaga yang terjejas akibat pandemik. Hulurkan bantuan anda di Yayasan Maghfirah. Sila layari www.yayasanmaghfirah.org atau hubungi di talian 011 4008 2423. Keprihatinan anda menyelamatkan nyawa. Ayo kita laksanakan cinta demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Kalau esok Allah tarik nyawa kita, apakah persediaan kita? Tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kedudukan mulia di sisinya? Ayuh kita kejar redha Allah dengan melaksanakan ibadah korban tahun ini menerusi kempen mengejar pahala korban oleh Al-Khairi Korban dan Akikah. Daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. InsyaAllah pahala, kebaikan dan ganjaran yang banyak menanti anda. Saya ulang, daftar sekarang di www.kurbanasnaf.com. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 amat makan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Member Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Radio IKIM 20 tahun telah mencipta lagu-lagu terbaik dan terkini di anugerah pencinta nasyid IKIM bersama kumpulan-kumpulan nasyid terkenal di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah masih lagi bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan kita di hari ini membawakan rancangan Islam Agamaku. Di talian kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah Doktor, saya kira kembali bersama membuat talian kita, insya-Allah kita harapkan lancar talian kita petang ni Doktor, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Amin, amin, amin. Ya, dan Doktor masih membincangkan tentang tajuk perubatan dalam Islam. Dan untuk sambungannya silakan Doktor. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perubatan dalam Islam ni saya ulang balik sedikit supaya jelas, iaitu Islam tidak membawa satu sistem perubatan
yang lengkap yang dinamakan sebagai perubatan Islam. Maksud saya kalau kita pergi hospital tu lengkaplah ya, daripada sampailah ujung ada pakar dia, ada pakar tulang dan sebagainya. Jadi Islam tidaklah begitu ya. Umat Islam bagi panduan sedikit sebanyak. Kenapa? Kerana soal-soal perubatan ini termasuk dalam perkara dunia. Ya, perkara dunia, dan Nabi SAW diutus bukan untuk jadi doktor. Bukan nak cerita sakit tulang, ubat dia begini. Bukan Nabi tu nak cerita sakit kepala macam ni. Bukan Nabi tu nak bawa sakit mata ke, sakit telinga ke, atau sakit jantung ke. Bukanlah Nabi tu diutus untuk ajar cara kalau kena COVID nak buat macam mana, tak ada. Ada panduan-panduan ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat pembahagian penyakit ya, dalam Islam yang disebut oleh para ulama ya, para ulama sebut maradhan ya. Penyakit dua. Ada dua bahagian. Penyakit dalam hati ya. Penyakit hati ni mana hati nurani, hati sonori ni, bukan hati yang seketul tu ya. Ni hati nurani, hati maknawi ya. Hati maknawi. Penyakit hati, penyakit dalam kita ni. Penyakit dalaman kita, penyakit hati inilah dia ada penyakit syubhat, keraguan, dia ada penyakit syahwat. Yang ni yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana nak menghilangkan syubhat, keraguan terhadap kewujudan Tuhan. Kita baca banyak ayat dalam penyakit. Bagaimana nak hilangkan syubhat, keraguan Tuhan selain daripada Allah. Ya, sembahan selain daripada Allah. Ini penyakit dalam hati ya. Jadi kita baca dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka tu ya, hati orang yang tidak beriman ni ada marad, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah lagi penyakit tu ya. Jadi dalam hati itu ada penyakit. Ini yang dikatakan sebagai penyakit hati. Ya, penyakit syubhat, keraguan ya. Quran tawarkan ya, bagi dalil ya, supaya ikut hawa nafsu tu, syahwat tu, nak buat maksiat dan sebagainya. Ini penyakit dalaman kita ya. Ini banyak dalam Quran, banyak dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang satu lagi tadi namanya penyakit hati maknawi ya. Yang satu lagi ialah maradul abdan ataupun maradul udwiyah ya, al-amrad al-udwiyah, penyakit fizikal ni, badan kita ni. Ya, maknanya sakit kepala, sakit mata, sakit mulut, sakit gigi, sakit COVID ni semua badan ni, anggota tubuh badan kita ini. Ya, yang ni bukan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nak cerita satu-satu. Bukan Islam bukanlah satu agama yang nak cerita ya. Kalau kita kata awak ni sakit jantung, pergi hospital ya, bedah ya. Datang orang, awak tak payah bedah. Datang je, saya ubat secara Islam, ubat sakit jantung. Ini satu muskil lah. Ya. Jadi macam mana cara ubat cara Islam tu, sakit jantung dan sebagainya. Sedangkan benda itu tidak diceritakan secara detail ataupun secara ringkas dalam Quran. Tidak juga diceritakan secara detail atau ringkas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu penyakit badan dunia tu lah. Dunia. Jadi kita kata COVID ni sebagai contoh, COVID ni penyakit badan. Maka ini urusan dunia, serahkan kepada ahli dia. Ya.
Kerana masing-masing ada ahli dia masing-masing, ya. Jadi jangan cari orang agama lah, cari ustaz-ustaz. Saya ni kena COVID ni minta ustaz tolong diklorok ke bubuh ubat nyamuk ke apa kan. Bukan kan, ya. Itu ada ahli dia pun pening kepala juga cari tes ni dan sebagainya. Ahli dah. Apatah lagi orang yang bukan ahli, lagi-lagi ada masalah, ya. Ada masalah, ya. Kita bahasa kata tikus membaiki labu, ya. Tikus membaiki labu, ya. Jadi kalau penyakit hati, insya-Allah kita boleh tawarkan di Quran kata macam ni, kita boleh bincang, ya, bagaimana nak syahwat kita, nak kawal hawa nafsu kita dan sebagainya. Itu ada panduan secara langsung dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu. Jadi yang penyakit badan ni tak ada. Kecuali Al-Quran dia bagi sikit-sikit je lah. Dia bagi sikit-sikit, misalnya konsep jaga sihat, konsep jaga kesihatan, ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sakit ataupun musafir, ya, ni cerita bab puasa, maka tak perlu puasa. Kalau tak mau puasa pun tak apa, kerana sakit, makan ubat, makanlah apa-apa, ya. Tunggu sihat dulu, nanti barulah puasa. Fa'id betul, hari lain nanti. Itu maknanya nak jaga bagi sihat. Itu ada panduan dalam Al-Quran, ya, panduan dalam Al-Quran. Tapi tak boleh lagi kita umum semua, ya, apa penyakit itu macam tu. Itu hanya panduan itu hifzus sihat, untuk menjaga, mengekalkan ataupun mengembalikan kesihatan badan kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kesihatan dalaman dan juga luaran. Dan sihat itu juga pastinya bukan hanya sekadar kesihatan diri kita, tetapi sihat dari sudut minda kita, kan. Hati kita, jiwa kita, semuanya kena sihat juga. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar terus setia bersama kami dan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Usahawan, nak kembangkan perniagaan anda yang ada sekarang? Beyond kan ada. Dah bertahun-tahun bisnes tapi masih di tahap yang sama. Beyond kan ada. Sibuk dengan perniagaan sehingga tiada masa. Lebih menyedihkan, simpanan pun tiada. Beyond kan ada. Beyond nak kongsikan strategi perniagaan secara percuma. Macam mana nak keluar dari semua masalah ini? Layari seminarbusiness.com sekarang dan dapatkan akses kelas dalam talian bernilai RM297 secara percuma. Nak kembangkan perniagaan? Seminarbusiness.com. BYOND. Beyond kan ada. Abang, bila mandi jangan lupa guna kasturi Amira Gel Mandian, ya? Mestilah sayang. Abang suka bau campuran pati citrus dan bunga ros. Menyegarkan. Kasturi Amira Gel Mandian ni sesuai seisi keluarga. Boleh digunakan dari rambut hingga ke kaki. Kasturi Amira Gel Mandian ada antibakteria dan beraroma terapi dan wangi. Kasturi Amira Gel Mandian pilihan saya. Layari www.mykasturi.com dan IG MyKasturi atau hubungi 017 619 0013 untuk pembelian. Assalamualaikum, saya Pio Azman. Perasan tak kadang-kadang hati rasa tak tenang? Boleh jadi sebab jauh dengan Allah. Sebab tu kita dianjurkan berkorban. Diri akan lebih dekat dengan Allah sekaligus hati lebih tenang. Saya syorkan anda buat korban dengan Serantau Muslim. Untung berganda, pahala korban dapat, pahala sedekah pun dapat. Serantau Muslim akan bantu anda sedekah daging korban kepada fakir miskin. Jom berkorban. Layari sekarang korbanmudah.com atau hubungi 010 668 2270. Sedekah Serantau Muslim. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi.
Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawangikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Syafiq, rasa bosan lah bila duduk di rumah je semasa PKP ni. Apa pula bosan? Kita boleh buat pelbagai urusan dalam waktu sebegini. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, sentiasa ikut arahan pihak berkuasa dan kekal berada di rumah dengan selamat. Anda boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang memberi manfaat. Contohnya, eratkan perhubungan kekeluargaan dengan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan di rumah seperti mengemas dan membersihkan rumah, memasak bersama keluarga, mengulang kaji pelajaran, meningkatkan kemahiran pengurusan diri dan yang paling penting, kita boleh solat secara berjemaah seisi keluarga. Serta tadabbur Al-Quran dan juga hadis. Syafiq, apa kata kita baca satu hari satu buku? Boleh sangat tu Mona. Ayuh, sama-sama kita lakukan. Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh saya Syafiq Saleh dan saya Mona Jasman. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Mamat Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini, Mas. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Betul, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia, dan kita sambung lagi doktor untuk bincangkan dengan tajuk perubatan dalam Islam. Tadi doktor dah berikan kepada kita bagaimana perlu sihatnya dalaman kita, jiwa kita, minda kita dan juga luaran ini pastilah kena sihat kan tubuh badan kita. InsyaAllah doktor, kita nak sambung sedikit lagi doktor. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ada sedikit panduan ya dalam Al-Quran ya. Panduan dalam Al-Quran kalau kita baca Quran daripada awal sampai habis ya. Misalnya saya sebutkan tadi satu contoh ya, iaitu dalam ayat puasa ya, Allah Taala sebut tentang sakit. Faman kana minkum marid, siapa di kalangan kamu maridun, sakit ya, ataupun dalam keadaan musafir. Jadi bila musafir ni puasa pula letihlah. Musafir tak puasa pun letih. Ya, perjalanan yang jauh tu rasa letih, tak lagi dalam keadaan puasa. Kemudian kalau sakit, ya sakit kita nak berehat. Bila berehat ni kita nak makan, nak minum, nak makan ubat dan sebagainya. Maka Allah Taala bagi panduan kepada kita, fa'iddatum min ayyam ukhra. Maka tak payah puasa, tak perlu puasa walaupun puasa Ramadan ya, tak perlu wajib ketika itu boleh ganti pada hari lain ya, ganti qada lah ya. Jadi ini konsep dipanggil menjaga kesihatan ya, walaupun ni ibadat puasa tapi nak jaga kesihatan. Konsep dia ya, kita ambil konsep, idea dia, dasar dia hifzus sihah, menjaga kesihatan itu ya, menjaga kesihatan itu satu ya. Yang keduanya misalnya bagi orang yang dalam haji, orang dalam haji dia ada gangguan sikit. Dia sakit ya. Dia sakit, siapa di kalangan kamu sakit ataupun kepala dia tu ada gatal-gatal sikit ya, famankan minkum maridun aw bi adam min ra'si, kepala dia gatal-gatal. Orang yang buat haji ni dia tak boleh nak, ni orang lelaki dia tak boleh pakai ni, pakai sorban tutup kepala tak boleh, yang mamnu ya, dilarang ya ketika dalam keadaan ihram. Jika dalam ihram bila dia nawaitul umrah kan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi tu, bila dia niat tu
ada larangan 13 perkara tu. Salah satunya tutup kepala. Dia tak boleh cabut rambut, cabut bulu dan sebagainya, ya. Tapi andai kata orang tu sakit ataupun kepala dia gatal, ya, tapi dia dalam ihram, nah cabut tak boleh rambut, kan, nak gaul nanti tercabut rambut ni, kena bayar tam, ya. Jadi macam mana? Jadi Al-Quran bagi panduan, fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Tak apa, ya, cukurlah rambut tu, cabutlah, ya, nanti bayar fidyah. Boleh bayar fidyah sama ada puasa ataupun sedekah ataupun korban, ya, nusuk. Bagi panduan, ya, jangan tahan sangat sakit tu, ya. Ada panduan dalam Al-Quran, iaitu hifzus sihat, untuk menjaga kesihatan kita, ya. Begitulah, ya, contoh yang lain Allah Ta'ala sebut tentang kalau sakit, ya, orang nak berwuduk sakit, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Orang yang sakit, dia tak boleh kena air, ya, anggota badan tu tak boleh kena air, maka nak ambil wuduk, nak sembahyang ni, fatayammamu, ganti dengan tayammum. Itu panduan, boleh ganti dengan tayammum, ya. Makna wuduk tu dia jadi pilihan ketika tu, bukan lagi wajib, dia ganti dengan tayammum. Jadi ini sedikit sebanyak panduan. Daripada panduan ni lah, ya, panduan ni lah makna kita kena kembangkan, kerana ini urusan dunia kita, ya. Masalah kesihatan ni urusan dunia, sehingga dalam soal ibadat yang wajib pun Allah bagi kelonggaran. Kalau buat macam ni, buat macam ni, Allah bagi kelonggaran tu sebab kerana masalah penyakit, ya. Jadi konsepnya yang saya nak tekankan kali ini ialah ada sedikit panduan dalam Quran, ya, sedikit panduan dalam Al-Quran, tetapi kita tak boleh dakwa inilah sistem perubatan Islam yang ni satu-satunya. Yang lain itu semua Yahudi, Zionis, semua tidak Islamik, tak boleh macam tu. Kerana Islam ni dia open, dia terbuka. Sistem perubatan Cina, makan herba-herba, kalau tak ada benda yang dilarang, Islam raikan, ya. Kalau kita orang Cina, kita dah selesa makan ubat-ubat herba Cina, ya, pastikan dia tak ada benda-benda yang haram, silalah makan. Kita asal orang India, ada sistem perubatan India, kita amal dulu, pastikan dia halal, tidak bertentangan dengan syarak, silakan. Kerana Islam ni dia open, dia terbuka, dia fleksibel, ya, dia murunah, ya, dalam menerima kepelbagaian kaedah perubatan. Masya Allah. Okey, itu dia. Sebenarnya ada garis panduannya dan juga ketetapan yang telah pun terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalatu wassalam. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah keterbukaan Islam, ya, keanjalan Islam menerima kepelbagaian kaedah perubatan, ya. Islam ini fleksibel, ya. Jadi apa saja bangsa kita, etnik kita, ya, kita ada sistem perubatan kita ada ubat kita, Islam raikan, silakanlah, ya. Jadi maknanya kalau kita mu'alaf masuk Islam, saya tak boleh dah beramal dengan ubat-ubat bangsa saya dulu, tak, silakan, ya. Cuma nak pastikan dia tidak ada elemen-elemen yang bertentangan dengan syarak, ya. Mungkin ada lah sikit, mungkin kita kata dulu ada arak sikit lah, mungkin nak kena baiki sikit dulu, yang lain tu syirik, herba-herba dan sebagainya. Jadi keterbukaan Islam, keanjalan Islam menerima kepelbagaian kaedah-kaedah perubatan. Allah. Amin. InsyaAllah. Itu dia garis panduan yang telah pun disediakan. Sama-sama kita hayati dan juga kita ikuti apapun jua demi menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syariat Islam. Alhamdulillah. Dan di akhir ini terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Dr. Kita insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar dan juga sahabat penonton yang sama-sama sudi bersama kita di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita boleh sama-sama juga tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji menerusi rancangan Islam Agamaku. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan di seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Infuriah Islami. Di dalam pekerjaan, supaya pekerjaan itu menjadi suatu kegembiraan dan boleh membawa kesukaan di dalam pekerjaan dan kehidupan, jangan ada hasad dengki kepada orang lain. Hasad dengki itu mudah untuk difahami dengan SMS. Kalau ada seseorang itu SMS dalam hatinya, maka itu namanya hasad dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad itu tidak boleh memimpin, malah tidak boleh memimpin dirinya, tidak boleh memimpin rakan sekerjanya dan organisasi di bawahnya. Kerana itu, hindarilah hasad. Kerana hasad itu akan menyebabkan kurangnya produktiviti, kurangnya rasa mesra di dalam pekerjaan dan akhirnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Statistik Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati sehingga pertengahan 2010, 11.2% penduduk berusia 18 tahun ke atas mengalami tekanan perasaan. Malah sebanyak 20.3% kanak-kanak dan remaja berusia antara 5 dan 15 tahun mengalami masalah serupa. Sekiranya anda berdepan dengan masalah ini, perbanyakkan membaca Al-Quran. Biasakan diri anda sentiasa dalam keadaan berwuduk, tingkatkan doa kepada Allah, perbanyakkan kegiatan luar seperti bersukan, hargai kebolehan dan keupayaan diri dan cintai diri sendiri. Tertanya, mengapakah kita diuji? Silih ganti, tak berhenti, kadangkala tak terdaya. Ada waktu kita tak mampu, ada waktu kita keliru, kita rebah meratapi kepadanya.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.